Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini bersama dengan Cikgu K, kita nak masuk tajuk darab pecahan yang melibatkan pecahan wajar dengan pecahan wajar. Okey, jadi sebelum kita tengok beberapa contoh, kita nak ulang kaji dulu, kita nak tahu dulu apa itu pecahan wajar. Okey, jadi apa tu pecahan wajar? Pecahan wajar ni maksud dia pengangka yang lebih kecil daripada penyebut. Pengangka tu yang mana? Okey, pengangka adalah nombor ataupun angka di bahagian atas, penyebut adalah angka di bahagian bawah. Okey, jadi kalau kata yang atas ni lebih kecil daripada yang bawah, itu kita panggil sebagai pecahan wajar. Okey, jadi kalau kamu tengok contoh-contoh yang cikgu bagi kat sini, semuanya pengangka yang nombor yang ke atas tu adalah lebih kecil daripada nombor ataupun digit yang dekat bawah. Okey, jadi kita nak tengok contoh pecahan wajar, darab dengan pecahan wajar. Okey, jadi cara yang paling mudah adalah kita ambil pengangka dan kita darabkan seperti biasa. Okey, contoh kalau soalan ni pengangka yang atas cikgu ambil 1 darab 1. Jadi kita dapat 1. Dan untuk penyebut sama juga caranya, kita ambil penyebut darab penyebut. Okey, jadi untuk soalan ni adalah 2 darab 3 bersamaan dengan 6. Okey, jadi kamu akan terus dapat jawapan 1/6. Okey, sekiranya jawapan itu tidak boleh dipermudahkan lagi, maka itulah jawapan akhir. Okey, tapi selalunya kalau sama ada pengangka atau penyebut tu 1, maknanya dah tak boleh nak mudah lah. Okey, itulah yang termudah. Okey, kita tengok contoh lain. Alright, 2/3 darab 3/4. Okey, jadi untuk darab pecahan ni, kita ada 2 cara. Okey, jadi kita cuba dulu dengan cara pertama tadi. Maksudnya, pengangka darab pengangka. Okey, kita akan dapat 6. Kemudian, penyebut darab penyebut, kita akan dapat 12. Okey, macam cikgu cakap tadi, bila kamu dah dapat jawapan, kamu kena tengok sama ada pecahan itu boleh dipermudahkan lagi ataupun tidak. Okey, jadi kalau kamu tengok dekat sini, 6 dengan 12. Kalau sifir kita dah terror, sifir kita dah bagus, kita dah boleh nampak dah. 6 dengan 12 ni ada dalam sifir 6. Okey, ataupun kalau kamu nak mula dengan sifir 2 pun boleh juga. Okey, jadi kalau kamu dah nampak 6 dengan 12 ni ada dalam sifir 6, jadi kita boleh permudahkan dengan cara bahagi 6. Okey, jadi untuk pengangka 6 bahagi 6 kita dapat 1, 12 bahagi 6 kita dapat 2. Untuk dapatkan jawapan akhir 1/2. Okey, itu cara yang pertama. Maksudnya kita tak payah fikir dah. Kita ambil je pengangka darab pengangka, kemudian kita ambil penyebut darab penyebut. Kalau boleh mudahkan, kita mudahkan. Okey, cara yang kedua adalah cara persilangan. Ataupun kalau cikgu lebih suka panggil cara Ultraman lah. Sebab kenapa kita panggil Ultraman? Sebab kita nak tengok secara bersilang. Okey, jadi yang pertama kalau kamu tengok 2 dengan 4. Kamu tengok, boleh tak 2 dengan 4 ni kita mudahkan siap-siap. Jadi 2 dengan 4 ada dalam sifir 2. Jadi kita boleh bahagikan dengan 2. So, 2 akan jadi 1, 4 akan jadi 2. Okey, selesai untuk satu bahagian. Kita cari persilangan yang lagi satu, 3 dengan 3. Kalau dah angka yang sama ni, of course lah kita boleh mudahkan menggunakan sifir yang sama. Okay, jadi kalau 3, mestilah kita gunakan sifir 3. Jadi 3 bahagi 3, 1. Okay, yang pengangka ni pun 3 bahagi 3, 1. Okay, jadi selepas kita dah dapat kedua-duanya, kita akan guna cara yang pertama tadi. Maksudnya kita ambil pengangka, darab pengangka. Okay, 1 darab 1. Kemudian kita ambil penyebut darab penyebut, 1 darab 2 bersamaan dengan 2. Jadi untuk cara yang kedua ni, dia tak ada banyak beza sangat dengan cara yang pertama. Cuma cara yang kedua ni kita mudahkan siap-siap. Tapi syaratnya kita kena ambil persilangan. Kita tak boleh mudahkan pengangka dengan pengangka ataupun penyebut dengan penyebut. Kita kena silangkan. Okay, salah satunya kena pengangka dan salah satunya kena penyebut. Okay, tapi jawapan tetap kita akan dapat sama sahaja. Okey, cuba kita tengok contoh yang ini. 3/5 darab 2/7.
Okay, kalau kamu kata, cikgu saya nak guna cara Ultraman ataupun cara persilangan, maksudnya kita nak mudahkan siap-siap. Okay, tetapi kalau kamu tengok soalan ni, 3 dengan 7. Tak ada sifir yang sama kita boleh bahagi. Okay, 2 dengan 5 pun tak ada juga. 2 ada dekat sifir 2 sahaja, 5 ada dekat sifir 5 sahaja. Okay, jadi bila tak boleh guna cara persilangan, maka kita akan gunakan cara yang pertama tadi. Maksudnya kita akan terus ambil pengangka darab pengangka dan untuk penyebut kita ambil kedua-dua penyebut dan kita cari hasil darab. 5 darab 7, 35. Dan kalau kamu tengok jawapan akhir kamu ni memang tidak boleh dimudahkan. Maksudnya 6 dengan 35 tidak ada dalam sifir yang sama. Okay? Jadi, bila tak boleh kita permudahkan, inilah jawapan akhir kamu. Sebab itu tadi, cara silang pun kita tak boleh guna sebab memang dah tak boleh permudahkan. Okay? Jadi, bila tak boleh, kita guna cara yang pertama tadi, maksudnya pengangka darab pengangka, kemudian penyebut darab penyebut. Okay, kita cuba tengok yang ini pula. Kita gunakan dua-dua cara, cikgu tunjuk dua-dua cara. Yang pertama, kita tengok cara yang pertama tadi, pengangka darab pengangka. Okey, jadi kita selesaikan dulu 63, kemudian per penyebut darab penyebut 90. Okey, kamu akan dapat nombor yang agak besar lah. Jadi dekat sini, kamu kena pastikan sifir kamu bagus sebab kalau kamu punya sifir bagus, kamu nampak je nombor ni sebenarnya kamu dah boleh agak dah. Boleh bahagi dengan berapa. Okey, jadi 63 dengan 90 ni boleh dibahagikan dengan 9. Okey, jadi kita ambil 63 dulu bahagi 9 kita dapat 7. 90 bahagi 9 kita dapat 10. Jawapan akhir kita 7/10. Okey, itu cara yang pertama. Cara yang kedua kita cuba permudahkan siap-siap. Okey, jadi kita nak tengok secara persilangan. Kita tengok persilangan yang pertama. 7 dengan 10 ada tak dalam sifir yang sama? Okay. Kalau tak ada, maksudnya kita biarkan sahaja. Okay. Cara persilangan ni, dia tak semestinya dua-dua persilangan tu kita boleh mudahkan. Kalau tak boleh, tak boleh lah. Nak buat macam mana kan? Okay. Jadi 7 dengan 10 ni tak ada dalam sifir yang sama. Okay. 7 ada dekat sifir 7 sahaja. 10 ada dekat sifir 2, sifir 5, sifir 10. Jadi tak ada yang sama. Jadi kita biarkan. Kita tengok pula persilangan yang kedua. 9 dengan 9. Okay, macam cikgu cakap tadi, bila angka yang sama, of course lah kita boleh mudahkan menggunakan sifir yang sama. Okay, jadi 9 dengan 9 ada dekat sifir 9. So kita bahagilah dengan 9. Okay, untuk dapatkan 1. Okay, bila dah dapat macam ni, barulah kita akan ambil balik cara yang pertama di mana kita darabkan pengangka dengan pengangka. Okay, 7 darab 1. Kemudian penyebut 1 darab 10. Okay, kita akan dapat juga sama dengan yang tadi, 7/10. Okey, seterusnya 3/4 darab 6/7. Okey, sama juga cikgu akan tunjukkan kedua-dua cara. Cara yang pertama, tak payah nak fikir dulu. Kita terus darab sahaja pengangka dengan pengangka dan kemudian penyebut dengan penyebut. Bila dah dapat jawapan, baru kita fikir boleh mudah ke tak boleh mudah. Okey, jadi kalau kamu tengok secara kasar, 18 dengan 28 ni tak ada dalam sifir yang sama. Tetapi kalau kamu tengok nombor genap dengan nombor genap ni selalunya boleh dibahagikan dengan 2. Jadi kita cuba bahagi dengan 2. 18 bahagi 2 kita dapat 9. 28 bahagi 2 kita dapat 14. Okey, jadi kita tengok 9/14 tidak boleh dipermudahkan lagi, maka itulah jawapan akhir kita. Okey. Kemudian kita ambil soalan yang sama, kita gunakan cara yang kedua iaitu cara persilangan ataupun cara Ultraman. Okey, kita tengok dulu persilangan yang pertama, 3 dan 7. Selalunya bila nombor-nombor ganjil ni, dia tak adalah dalam sifir yang sama. Selalunya. Okey, jadi kalau tak ada, kita biarkan. Okey, kita tengok persilangan yang kedua pula, 4 dengan 6. Okey, 4 dengan 6 boleh dibahagikan dengan 2. Sebab apa? 4 dengan 6 ada dalam sifir 2. Jadi kita bahagikan dengan 2. Alright, 4 bahagi 2 kita dapat 2, 6 bahagi 2 kita dapat 3. Okey, jadi bila dah dapat macam ni, kita akan guna balik cara yang pertama,
pengangka 3 darab 3, 9. Kemudian penyebut 2 darab 7, 14. Okey, dan kalau kamu tengok jawapannya tetap akan sama walaupun kita guna cara yang macam mana sekalipun. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh faham dengan pembelajaran hari ini. Jadi kamu ada 2 cara untuk menyelesaikan darab pecahan wajar dengan pecahan wajar. Jadi tengoklah jenis soalan dan gunakanlah cara yang paling sesuai untuk dapatkan penyelesaian. Okey, jadi kita berhenti dekat sini. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.